Hai kawan, saya Jane. Hari ini saya meneroka laluan yang ajar tentang jalan perjanjian. Perjanjian adalah janji dibuat dengan Bapa Syurgawi kita. Dan jalan itu akan bawa kita kembali kepadanya. Mau belajar bersama saya? Bermula di mana ya? Saya rasa saya patut ke sana. Air? Mengapa jalan itu bawa saya pada air? Mula. Hai kawan, saya Anthony. Ini Alice. Selamat datang. Hari ini kita bercakap tentang perjanjian dan janji. Adakah kamu tahu bila kita buat perjanjian pertama kita? Oh, saya tahu. Ketika kita dibaptiskan. Betul. Pembaptisan adalah tata cara dengan perjanjian. Tata cara ialah dibaptiskan dengan wewenang imamat. Perjanjian adalah janji yang kita akan melayani Tuhan dan mematuhi perintahnya. Sekarang saya faham. Apabila kita dibaptiskan, itulah tata cara. Dan perjanjian adalah janji untuk ikut Yesus. Yesus ialah teladan sempurna untuk kita ikut. Cara terbaik untuk jadi bagus dalam mengikuti Yesus adalah dengan berlatih setiap hari. Kamu ingin tahu lagi tentang pembaptisan? Jom tonton cerita seorang gadis bernama Sofia yang akan dibaptiskan tidak lama lagi. Turun kapal Rio Emas. Sampai dengan selamat. Hei Eva, lihat ni. Whee! Oh. Saya memang mahu lakukan tu. Hebat. Ya, sangat hebat kan? Oh, saya baru ingat. Dalam 3 hari atau mungkin 4 hari, tapi saya rasa 3. Saya akan dibaptiskan. Mau datang? Dibaptiskan? Apa tu? Saya akan pakai baju cantik saya ke gereja. Saya akan masuk ke dalam tempat keluarga saya akan berada. Kemudian saya akan masuk ke dalam air. Ayah saya juga. Kemudian saya akan masuk ke dalam air. Dan selepas itu ada Roh Kudus. Semua ini kedengaran hebat kan? Roh, kenapa kamu buat itu? Kerana saya sudah berumur 8 tahun. Saya rasa keliru. Saya ingat saya terangkan dengan jelas. Maaf. Saya harus pergi sekarang kerana saya harus. Selamat tinggal, Sofia. Awal juga kamu balik? Izzy, kamu ada kawan datang lihat pembaptisan kamu? Ada. Kenapa? Saya jemput Eva, tetapi apabila dia tanya kenapa, saya rasa saya tidak terangkan dengan jelas. Kamu tidak tahu apa untuk katakan, ya. Itu berlaku kepada saya juga. Mari bercakap tentangnya. Pembaptisan adalah satu cara kamu tunjukkan kepada Bapa Syurgawi yang kamu bersedia untuk ikut Yesus. Saya tahu. Saya tidak sabar. Apabila kita buat itu, kita berjanji. Dan janji itu dipanggil perjanjian. Ya, saya selalu berjanji setiap masa. Saya berjanji di sekolah hari ini. Pulangkan kepada saya selepas masa rehat, okey? Saya janji. Tetapi perjanjian itu berbeza. Ia adalah janji dua hala di mana dua orang janjikan sesuatu kepada satu sama lain. Seperti semalam. Ibu, Ya. boleh saya makan pencuci mulut? Jika kamu habis sup kamu. Janji? Ya, ibu janji. Jika kamu janji untuk habiskan sup dan letakkan pinggan ke dalam sinki. Okey. Untuk kek coklat. Betul. Tetapi ia lebih daripada itu. Bapa Syurgawi tetapkan syarat perjanjian seperti peraturan. Jika kamu berjanji untuk melayani dia dan mematuhi perintahnya, dia berjanji untuk berkati kita dengan rohnya. Saya setuju untuk buat semua yang Bapa Syurgawi perintah. Jika saya buat itu, dia akan berkati saya dengan Roh Kudus. Tepat sekali. Wah, kamu jelaskannya lebih baik daripada saya.
Hai, Sophia. Hei, dalam 2 hari atau mungkin 3 hari? Tapi saya rasa 2 hari saya akan dibaptiskan. Boleh kamu datang? Saya masih tidak tahu kenapa kamu buat tu. Oh, saya akan buat janji. Perjanjian dengan Tuhan. Ia seperti satu persetujuan. Jika saya patuh Bapa Syurgawi, dia berjanji untuk berkati saya. Kamu buat tu untuk berkat? Ya, dia berjanji untuk bersama saya. Ia perkara yang betul kerana Yesus lakukannya. Saya mahu jadi seperti dia. Mahu datang? Okey, saya akan tanya ibu saya. Selepas itu, kita mungkin makan di rumah saya. Tapi saya tidak sepatutnya tahu pasal itu. Hei, kamu suka? Ya, ia sangat hebat. Sangat hebat kan? Saya berasa sangat gembira di hati. Saya tahu ia adalah Roh Kudus beritahu saya bahawa saya buat pilihan yang baik. Terima kasih kerana datang. Saya suka gaun kamu. Saya juga. Saya suka pakaian kamu juga. Terima kasih. Tengok ni. Hai. Ashley, ini kawan saya Eva. Eva, ini Ashley. Dia sangat hebat juga. Ia sangat hebat. Bagaimana Sophia jemput kawannya, Eva? Saya tidak sabar untuk dibaptiskan. Saya suka lagu yang kita nyanyi di sekolah primer tentang Yesus dibaptiskan. Nyanyi bersama kami. Jesus came to John the Baptist in Judea long ago, and was baptized by immersion in the river Jordan's flow. To fulfill the law, said Jesus, when the Baptist questioned why, and to enter with my Father in the kingdom upon high. Now we know that we must also witness faith in Jesus' word. Be baptized to show obedience, as was Jesus Christ our Lord. Saya faham sekarang. Air melambangkan pembaptisan. Langkah pertama di jalan perjanjian adalah dibaptiskan seperti yang Yesus lakukan. Apabila Yesus berkata, ikutlah aku, dia maksudkan untuk lakukan apa yang dia lakukan. Kita semua boleh ikuti dia dengan dibaptiskan dan berjanji kita bersedia untuk ambil ke atas diri kita namanya. Dan kita akan sentiasa ingatinya dan patuhi perintah-perintah dia. Hei, unggun api. Ini nampak penting. Air, kemudian api. Air bermaksud pembaptisan. Apakah itu api? Mungkin tulisan suci boleh bantu saya. Dibaptiskanlah bahkan dengan air. Dan kemudian
Dan kemudian datanglah pembaptisan dengan api dan dengan Roh Kudus. Selepas pembaptisan, kita diberi kurnia Roh Kudus. Seperti api kerana ia menerangi jalan dan menyucikan kita apabila kita bertaubat. Kalau tidak silap, jalan ini lebih terang. Saya tidak sabar untuk lihat hujung jalannya. Roh Kudus adalah roh yang merupakan ahli kesatuan ketuhanan. Sebelum kita dibaptiskan, dia boleh beritahu kita dalam fikiran dan hati kita bahawa Yesus kasihi kita dan kita harus ikut dia. Selepas dibaptiskan, kita ditetapkan sebagai ahli gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir dan menerima kurnia Roh Kudus yang bermaksud Roh Kudus boleh bersama kita sepanjang masa. Tetapi, bagaimana saya tahu apabila Roh Kudus bersama saya? Hai kawan-kawan. Itu Presiden Johnson, Presiden Umum Sekolah Primer. Hai Presiden Johnson. Seronok dapat bersama kamu. Dan itu soalan yang sangat baik. Roh Kudus bimbing kita. Hiburkan kita apabila hidup susah dan beri amaran kepada kita apabila kita lakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. Roh Kudus boleh bantu pastikan kita selamat. Adakah dia bercakap? Saya tidak pernah dengar dia sebelum ni. Kadang-kala Roh Kudus bercakap kepada kamu dengan suara yang tenang dan juga lembut. Ia boleh semudah seperti idea dalam minda kamu. Selalunya ia perasaan gembira atau damai. Roh Kudus beritahu kita bahawa sesuatu itu benar atau baik dengan berikan kita perasaan damai. Roh Kudus juga ingatkan kita dengan berikan kita perasaan tidak senang atau berhati-hati. Dia boleh dorong kita untuk bertindak supaya kita selamat. Itu bantu saya belajar untuk lebih baik merasakan atau mendengar Roh Kudus. Kami ada seorang tetamu istimewa di bilik kraft untuk tunjukkan cara seronok untuk berkongsi pengalaman kita tentang Roh Kudus. Selamat tinggal kawan-kawan. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Hai Anthony, hai Alice. Hai. Nama saya Ben. Saya suka lukis gambar yang bercerita. Hari ini kita akan buat jurnal di mana kita boleh tulis cerita tentang masa-masa ketika kita rasa Roh Kudus. Mau sertai saya? Ya. Bagus. Kamu hanya perlukan kertas dan sesuatu untuk lukis. Kamu boleh guna kertas saiz apa pun. Langkah pertama, ambil kertas kamu dan lipatkan menjadi dua seperti ini. Ini sangat senang. Langkah seterusnya, dapatkan sesuatu untuk lukis, pensel, krayon atau pen dan hiasi muka depannya. Saya akan lukis matahari terbenam. Matahari terbenam mengingatkan saya tentang Roh Kudus kerana semua warnanya yang hangat. Mula-mula, kita akan warnakan air. Kita lakukan ini dengan lukis garisan merentasi bahagian bawah, melalui tengah. Kemudian kita lukis beberapa garisan untuk jadi refleksi. Kita juga mahu lukis ombak. Seterusnya, kita akan lukis awan. Ketika matahari terbenam, awan berwarna oranye atau merah jambu. Bahagian bawah awan adalah rata. Jadi, kita akan lukis dua garisan untuk bahagian bawah awan kita dan kita akan lukis bahagian atas seperti ini. Seterusnya, kita akan lukis matahari. Kamu boleh pilih kuning atau oranye. Kadang-kadang matahari berwarna oranye semasa terbenam. Saya akan gunakan kuning. Kamu akan lukis separuh bulatan seperti ini dan kemudian warnakan. Kita juga perlukan sinaran matahari. Kamu boleh lukis sinaran matahari dengan lukis garisan di bahagian atas dan kemudian dua garisan di tepi. Sekarang kita boleh ukur di antara dan dapatkan kira-kira separuh antara dan lukis sinaran matahari kita yang lain. Separuh lagi di sini untuk lukis sinar matahari kita yang lain. Kita hampir siap. Mari tambahkan burung.
Kamu boleh buat burung kamu dengan lukiskan 2 separuh bulatan yang disambungkan, iaitu sayapnya. Kamu boleh lukis seberapa banyak burung yang kamu mahu. Baiklah, mari lihat lukisan kamu. Itu kelihatan hebat. Saya sangat sukanya. Terima kasih. Apakah beberapa perkara lain yang kita boleh lukis atau tulis untuk ceritakan kisah dalam jurnal kita tentang masa kita pernah rasa Roh Kudus? Saya akan lukis lampu mentol kerana Roh Kudus seperti cahaya yang bantu saya tahu apa yang benar. Saya akan lukis hati dengan senyuman kerana itulah perasaan yang saya rasai. Semua tu idea hebat. Semasa kamu lukis, saya akan tulis dalam jurnal saya. Okey, jom lihat lukisan kamu. Wah, itu nampak hebatlah. Bagus, Alice dan Anthony. Apabila saya mengisi buku saya dengan cerita Roh Kudus, saya ingin berkongsi dengan kawan dan keluarga saya. Mungkin mereka akan ingat perasaan dari Roh Kudus. Saya juga. Terima kasih, Ben. Sama-sama, terima kasih kerana melukis bersama saya. Itu aktiviti yang menyeronokkan. Dengan siapa kamu berkongsi cerita tentang Roh Kudus? Mari lihat apa yang kanak-kanak di seluruh dunia telah lukis. Berita terkini, saya telah tersadung, tersilap pusing, terlanggar batang kayu. Tapi sekarang saya berada di jalan yang betul. Tapi saya kehabisan tenaga. Oh, lihat. Sister Wright. Itu Sister Wright dari Presidensi Umum Sekolah Primer. Apa kamu buat di sini? Hello, saya sedang belajar tentang jalan perjanjian juga. Terima kasih. Saya haus. Saya gembira kamu boleh sertai saya. Saya sedang baca buku panduan kanak-kanak dan tulisan suci. Saya temui ayat Juru Selamat berkata, Akulah roti yang memberikan hidup. Orang yang datang kepadaku tidak akan lapar. Dan orang yang percaya kepadaku tidak akan dahaga selama-lamanya. Apakah yang ini ingatkan kamu? Itu ingatkan saya tentang mengambil sakramen setiap minggu di gereja. Ya, saya juga. Kamu rasa apa maksudnya? Saya rasa itu bermakna kita dapat kekuatan dari Yesus sama seperti tubuh kita dapat dari makanan. Saya juga rasa begitu. Sakramen beri kita peluang untuk berfikir tentang Yesus Kristus dan perbaharui janji yang kita buat di pembaptisan. Roti itu melambangkan tubuhnya dan air melambangkan darahnya. Dengan mengambil sakramen, kita terima pengorbanan yang Juru Selamat lakukan semasa dia mati untuk kita. Saya akan dengar doa sakramen dengan lebih teliti supaya saya tidak lupa. Saya akan terus berjalan sekarang. Saya teruja untuk lihat apa yang seterusnya. Oh, makanan. Terima kasih, Sister Wright. Terima kasih. Berseronoklah. Kadang-kala saya lupa untuk tepati janji untuk jadi seperti Yesus dan patuh perintah bapa syurgawi. Saya tidak selalu baik atau jujur. Saya kadang-kala marah atau mementingkan diri. Kita semua kadang-kadang lupa, tetapi jangan putus asa. Mengikuti Yesus perlukan latihan setiap hari. Ia seperti mempelajari sesuatu yang baru, permainan, sukan atau cara bermain piano. Kamu perlukan latihan. Adakah seseorang kata sesuatu tentang bermain piano? Hai Sister Potter. Itu Sister Potter dari Presidensi Umum Sekolah Primer. Hei, saya di sini. Hai, Sister Potter. Hai. Tahukah kamu semasa saya mula belajar piano, saya hanya boleh mainkan lagu mudah dan saya buat banyak kesilapan.
Tetapi, ibu bapa dan cikgu saya bantu saya dan saya terus belajar dan berlatih. Boleh saya mainkan sesuatu yang saya telah belajar? Ya. Okey, lihat jika kamu kenal ni. Wah. Itu sangat hebat. Wah. Selepas kamu dibaptiskan dan berjanji untuk patuhi perintah Bapa Syurgawi, kamu akan buat kesilapan dan tidak sempurna. Tapi kita boleh berdoa kepada Bapa Syurgawi, minta Dia ampunkan kita dan bantu kita berubah. Seperti berlatih piano, kita mesti berlatih mematuhi perjanjian kita. Ia penting untuk kita ambil sakramen setiap minggu, bertaubat dan buat perjanjian pembaptisan kita lagi. Melakukannya bantu kita terus terima Roh Kudus dan jadi lebih seperti Yesus. Apakah sebenarnya maksud untuk ikut Yesus? Bagaimana saya akan tahu jika saya buat dengan betul? Tulisan suci ajar kita bagaimana Yesus hidup. Kita tahu Dia kasihi Bapa Syurgawi dan setiap kita. Dia patuhi perintah dan Dia baik, sabar dan suka bantu. Kita berjanji untuk lakukan perkara yang sama apabila kita dibaptiskan. Itu ingatkan saya kepada salah satu lagu sekolah primer kegemaran saya. Dia mengutus puteranya. Saya tahu itu. How could the Father tell the world of love and tenderness? He sent His Son, a newborn babe, with peace and holiness. How could the Father show the world the pathway we should go? He sent His Son to walk with men on earth, that we may know. How could the Father tell the world of sacrifice, of death? He sent His Son to die for us and rise with living breath. What does the Father ask of us? What do the Scriptures say? Have faith, have hope, live like His Son. Help others on their way. What does He ask? Live like His Son. Ehsan, bukankah itu lagu yang indah? Terima kasih, Sister Potter. Terima kasih kerana izinkan saya lawat kamu, kawan-kawan. Dan ingat, kamu tidak bersendirian di Jalan Perjanjian. Okey, selamat tinggal. Bye-bye. Hari ini, kita belajar tentang 3 langkah penting di sepanjang jalan perjanjian kembali ke Bapa Syurgawi kita. Pertama, kita boleh dibaptiskan dan ambil sakramen setiap minggu. Kedua, kita boleh terima dan dengar Roh Kudus. Dan ketiga, kita boleh ambil sakramen setiap minggu, bertaubat, perbaharui perjanjian pembaptisan kita dan terus terima kurnia Roh Kudus. Hello lagi. Itu adalah pelajaran indah yang kamu pelajari hari ini. Perjanjian dan janji yang kamu buat dengan Bapa Syurgawi akan berkati kamu dan keluarga serta kawan kamu. Saya mahu kamu tahu bahawa Bapa Syurgawi kasihi kamu. Dia hantar kamu ke bumi dengan tujuan khusus. Semasa kamu ikuti teladan Yesus Kristus, kamu akan diberkati dengan kekuatan untuk kekal di jalan perjanjian walaupun ia sukar.
Dan semasa kamu buat perjanjian dan ikuti Yesus Kristus, kamu boleh kasihi dan melayani orang lain serta ingatkan mereka bahawa mereka juga dikasihi oleh Bapa Syurgawi. Terima kasih kerana berkongsi itu, Presiden Johnson. Ya, terima kasih kerana kembali melawat kami. Saya suka bercakap dengan kamu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Dan terima kasih semua kerana berada di sini bersama kami untuk ketahui lebih lanjut tentang janji dan berkat jalan perjanjian. Pastikan kamu isi jurnal kamu dengan pengalaman Roh Kudus dan berkongsi dengan orang lain. Jumpa lagi lain kali. Sama seperti laluan mendaki ini, kekal di jalan perjanjian perlukan usaha. Wah, tetapi ia berbaloi. Ia sangat indah. Saya tidak sabar untuk tunjukkan kepada kamu apa yang akan datang.